forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon dan ceramah daripada Datuk Abdullah Sani ketika beliau berceramah di Pelangai. Beliau membelasah Sanusi, respon terhadap Sanusi yang mencarut dan mencaci semasa bercakap dan berceramah di Dom Pelangai. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon daripada Datuk Abdullah Sani terhadap Sanusi. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Merosakkan lagi silaturahim atau kekuatan perpaduan dalam Simpang Pelangai ini. Yang saya lihat bukan nak menambahkan baik-baik, ia akan memburukkan keadaan. Dan rata-rata yang kita lihat semua ialah menjurus kepada penghinaan, serangan, mencarut. Nah, itu yang dia bawa. Jadi maksud dalam kempen mereka ini, saya lihat mereka tidak ada isu pun. Apa yang dibawa ialah maki hamun, mencarut. Nah, yang pertama sekali ini kepimpinan pengarah pilihan raya Perikatan Nasional. Ini menjijikkan. Dan dia ingat ini kan Kedah. Macam Kedah tu, yalah kita pun nampak sendirilah dia boleh jadi raja tanpa bersentuh dia. Betul lah, kau tunggulah nanti. Jadi bila dia sembang dekat sini, dia sembang dengan nahu dan tajwid yang sama yang dia bawa kat Kedah. Tak boleh. Dan inilah yang saya lihat bahawa kepimpinan Perikatan Nasional ni, dia bukan ketandusan idea, tapi dia juga ketandusan peribadi yang tinggi, yang untuk dipamerkan, yang membolehkan rakyat yakin. Itu satu bab yang sebelah Perikatan Nasional. Yang kita ni pula, ada mesej yang saya terima ni banyak. Bila saya berjumpa dengan golongan ahli parti UMNO sendiri yang mengambil pendekatan itu bukan saudara aku, itu bukan qualified ini. Saya nak tegaskan, wahai orang-orang UMNO yang luar yang berada di Pelangai, penting ialah parti. Parti itu mesti diangkat martabat dia, darajat dan harakat dia. Jangan kamu ingat kalau bukan saudara kamu tak mau sokong. Kamu beri alasan itu, alasan ini. Kamu rela tidak keluar mengundi. Ya, saya pun setuju tak mengundi lah, tak apalah. Tapi yang jelas ialah kamu bukan orang yang ada integriti. Dan sekarang kita nak selamatkan bukan saja di peringkat negeri, seperti mana yang diwacanakan di luar sana oleh Perikatan Nasional. Kalau Simpang Pelangai ini dimenangi oleh mereka, pusat pun akan mereka rebut. Ini cakap ni orang bangang bodoh, orang biol saja yang cakap benda macam ni. Balik-balik, tapi saya tak faham. Ada orang boleh percaya dengan cakap mengarut ni. Dan inilah yang berlaku dalam gegaran bawah ni. Dan saya menampak, doktor, saya nampak begini. Dia bila disampaikan dengan keadaan yang bersemangat, dengan keadaan yang begitu emosi, dianggap sebagai satu saranan yang bijaksana. Bertakbir semua. Betul, takbir. Cakap beruk pun takbir. Dia tak faham. Bohong pun takbir. Bohong satu hal ni, cakap beruk pun dia takbir. Jadi apa yang saya nak tegaskan di sini, kita kena solid, kita kena bersatu. Kita sekarang kena perpaduan. Pendekatan ini adalah dari segi moral. Kemenangan ini mencerminkan bahawa rakyat sudah bangkit daripada tidur mereka dibuai mimpi yang macam-macam mimpi yang buruk, macam-macam mimpi yang mereka lalui. Sekarang kenyataannya kita sudah ada kerajaan yang stabil. Saya minta maaf, doktor. Saya dengar apa yang amat berhormat Pak Wan berbicara soal masa depan peneroka kedua, peneroka ketiga. Saya nak sarankan kepada peneroka, kerajaan ini telah menyelamatkan hutang kamu semua 8.3 bilion dan disokong kuat oleh DAP. Tak mana yang kata DAP tu jadi UMNO ditunggangan DAP tu. Dan ini orang Felda ni semua orang Melayu. Dan itu satu. Nombor dua, yang tabung haji pun sama juga. Yang simpan harta tabung haji 2.7 bilion itu ialah Menteri Kewangan. Ligo In diselamatkan dulu aset tabung haji. Selepas tabung haji boleh takbir dengan baik, setelah diaudit oleh Pricewaterhouse, kemudian sekarang ini nak serah balik semua aset tabung haji itu kepada management tabung haji. Maknanya apa? Maknanya kerajaan ini betul-betul nak selamatkan harta orang Melayu dan didokong oleh PDP. Jadi masalah kita sekarang ni adalah masalah kita ni cepat emosi. Bila sebut dia nak jadi komunis, dia nak KP, itu menyebabkan isu yang dibangkitkan di Cimomoy itu. Banyak isu ini yang dibangkitkan, saya dapat maklumat. Dia kata kalau kita Perikatan Nasional menang, bahawa selamatlah bangsa kita, bangsa Melayu ni
daripada dikongkong oleh DAP. Itu yang dia mainkan kat kedai kopi kita pergi. Saya nak beritahu gerakan ni Sultan Rumi pun, Jawi tu di sekolah pun dia bawa pergi mahkamah. Nak bawa huduk dia nak pergi mahkamah. Yang sekarang ni 40 hadis pun dia nak pergi mahkamah. Apa punya sial ni kamu dalam keluarga kamu tu sendiri sangat dengan najis. Kamu nak bercakap pasal fitnah orang yang katakan jadi tunggangan-tunggangan. Itu yang sentimen yang dimainkan. Tapi secara keseluruhannya saya setuju dengan pandangan Mak Husin. Gerak kerjanya cantik sekarang ni, dah pergi kepada setiap pengundi, dah sampai disatuni dan juga diberikan kekuatan solusi untuk selesaikan masalah di sepanjang yang ada. Saya akui memang kita perlukan seorang wakil rakyat yang kerajaan yang ada hubungan dengan persekutuan untuk melebar luaskan masalah solusi untuk diselesaikan. Itu confirm wajib boleh dilakukan. Yang DAP yang dicakap macam-macam tu, tak pernah pun ada satu kawasan parlimen DAP yang dibatalkan kerana rasuah. Tetapi orang parti yang memperjuangkan Islam, yang memperkuda menunggangkan agama ni dah dua dah dalam PRU15, Kemaman dan Kuala Terengganu. Akan datang lagi ni. Kemaman dan Terengganu. Lepas tu ada lagi beberapa yang kita filekan petition, terutamanya dalam PRN di Selangor contohnya. Confirm dia tak nak merayu, confirm dia mengaku dia rasuah. Komentar sikit. Ya, seperti mana yang kita ketahui bila membicarakan soal kemenangan mutlak, sebenarnya itu bukan kemenangan mutlak. Bila mana yang berlaku hari ini pada pemilihan yang lepas, wang dijadikan sandaran utama dan juga TikTok yang memfitnah dan juga mengandaikan macam-macam fitnah yang dilakukan untuk mempengaruhi anak muda. Ini adalah antara kemenangan yang dihasilkan oleh Perikatan Nasional. Apabila berlakunya dengan katakan Islam suci, lepas ni parti Islam suci ni, tak mana yang suci ni? Tak mana yang suci ni? Kalaulah mahkamah yang mengesahkan dia tu dah menjadi jenayah rasuah yang berlaku dalam pilihan raya, mana mungkin kita membolehkan mengatakan bahawa parti suci, parti konon-kononnya parti syurga. Ingat syurga ni bapak dia punya. Yang kita sokong kita. Itu pujian. Itu pujian. Itu pujian. Kepala bapak tu pujian. Itu betul. Saya anggap itu bukan saja pujian, tapi saya anggap itu fakta yang benar. Jadi seperti mana yang kita nampak pada hari ini, dia mainkan sentimen sebegitu. Sebab tu dia di tempat rancangan Cik Momoy itu bicaranya begitu. Dia kata kami telah dizalimi undang-undang negara ni, undang-undang yang kolonial, undang-undang penjajah yang sekular, yang tidak Islamik, yang tidak ini semua membuktikan mahkamah tu yang diiktiraf. Kau dah angkat tangan ketika mangkat sumpah, saya menjaga untuk mengakur kepada menjaga memelihara perlembagaan. Itu sumpah yang kamu buat. Apabila jenayah itu berlaku dalam isi pengisian perlembagaan, kamu dah langgar. Maksudnya kamu bukan parti suci, kamu parti durjana. Betul bila time dia pula salah. Kalau kita ambil kerajaan, time kita pula dia kata boleh ambil pula. Jadi berbalak-balak dia punya hukuman dan juga fatwa-fatwa yang mengarut-garut ni. Apa yang nak tegakkan di sini ialah sudahlah, jangan gunakan agama sebagai tunggangan. Kamu sendiri parti yang syarat dengan jenayah, yang syarat dengan melakukan fitnah. Bahkan ada yang kena saman yang banyak, yang kalah di mahkamah tu PAS. Betul. Dia bawa fitnah, macam-macam fitnah bawa. Hari ni dia kata tabung haji dia Dasuki Rani tu berapa kali kena kalah saman, pun mengatakan bahawa ini undang-undang dunia, untuk akhirat kita akan berjumpa. Hari ni aset tabung haji diserahkan balik kepada tabung haji. Tak mana yang jual kat China tu? Mana yang letak muka? Muka dia bukan ada. Muka tak ada. Dia tak ada. Muka tak ada. Muka sial ni cuma dia cakap benda yang fitnah kemudian minta tim Milo. Konon-kononnya nak minta bantuan. You dah Mak Husin, you buat fitnah, you minta pula orang bayar dekat you. Saya nak mencarut banyak-banyak apa orang marah ni kita Yang bayar itu semua yang bersubahat lah tu. Subhanallah. Ya. Fitnah berbayar. Fitnah berbayar. Fitnah berbayar. Itu sebab saya nampak beginilah ya. Tidak ada ni dia panggil general say dalam PAS itu parti suci, parti baik. Tak. Itu sebenarnya masing-masing nak jadi perompak penyamun, ambil duit judi, gunakan untuk pilihan raya daripada sini. Itu yang saya lihat bahawa parti politik jangan
dicampur adukkan dengan agama, itu sebenarnya mengkhianati ataupun melanggar sarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita tengok apa yang kita buat hari ni. Ya, kalau kita buat Madani Hussein, baru ni dia kata apa, dekat Parti Putih kata Yahudi pula, macam Firaun. Firaun pula, Kelantan ni, negeri Kelantan ni, dia banyak ulama dalam semak ni, macam-macam ulama dalam semak ni, macam-macam. Dia punya definasi dia tu sebenarnya membuatkan orang jadi bukan, saya tak faham kenapa orang boleh sokong, boleh cakap tu orang takbir ni ayat besar, Allahu Akbar. Yang kamu ni bila dia buat fitnah begitu, kamu boleh kata kalau buat dasar baik, dasar Madani itu baik, 6 teras tu baik. Kita tengok apa yang dibuat Rasulullah. Saya bercakap berapa kali, tadi pun saya cakap benda yang sama. Dia apa nama, perjumpaan dengan anggota Tekun tadi. Dia kata ketika Rasulullah berhijrah, ayat pertama dia bijak tanah Madinah. Dia kata beri salam. Salam ni perpaduan. Ini kerajaan ni sekarang ni perpaduan. Dan kerajaan hari ini untuk memastikan bahawa kedua beri makan. Beri makan maknanya berikan subsidi, beri selesai masalah beras, selesai masalah gula, selesai. Macam-macam itu berlaku dalam longgokan untuk kita nak beri makan. Itu cakap Rasulullah. Rasulullah bersabda. Yang ketiga barulah teras 6 tu. Yang jenis kematapan dan sebagainya, itu adalah longgokan kita berserah diri kepada Allah Ta'ala di waktu malam. Dah cantik dah. Yang kamu nak menentang tu pasal apa? Kita nak buat yang baik, selalu ditentang. Oh, ini tak boleh. Sehingga kan di parlimen ni Dr. Hussein, you ingat tak yang kapal cakap ini mengundang kanser lah, buat minum rahmah lah. Ni apa punya sial pun kita tak tahu lah. Tapi itulah cerita yang berlaku dalam konteks kita nak beri kebajikan, kita nak beri kebaikan. Cakap apa pun, tandas sekolah pun macam hotel. Sekarang ni tandas sekolah macam hotel. Anak-anak dia ada dikasih untuk dia pakai motivasi untuk mereka menjadi orang disiplin, orang yang menjaga kebersihan itu separuh daripada iman. Yang kita duk kata tu pada menteri tandas, kepala otak kau selama ni kau buat apa? Kau buat apa selama ni? Itulah yang saya nampak bahawa retorik yang berlaku dalam Perikatan Nasional ni bukan saja hampas tetapi amat menjijikkan. Baik, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan, komen saya lah ialah untuk penyokong-penyokong UMNO terutamanya, keluarlah mengundi di Dom Pelangai nanti. Janganlah tak keluar mengundi. Janganlah terpengaruh dengan kata-kata Sanusi yang mungkin orang dengar lah kat TikTok kan. So, dan minta penyokong-penyokong atas harapan yang mungkin dalam 3,000, keluarlah mengundi calon kerajaan perpaduan. Kita doakan semoga kerajaan perpaduan akan menang di Dom Pelangai nanti. Okey, tuan-tuan, terus menyokong kerajaan PMX Anwar Ibrahim dan PMX Anwar Ibrahim dan Kak Jamal Bulan. Assalamualaikum.